Okay, yang kita stop hari tu dekat example 3 Jadi sebelum kita start ni, kita apa? Kita tunggu lah lagi dalam berapa saat lagi ni. #3. Okay, baik. Example 3 dapat. Kita, alamak, tak ada orang baca doa Saya baca doa. Okay, kita start dengan baca doa dulu. Yang lelaki tak ada kat situ. Ke ada? Tak ada Okay, tak ada. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Okay, amin. Okay, alhamdulillah kita dah di sebenarnya dekat nak penghujung-penghujung lah ni. Ada 2 part je lagi tinggal untuk chapter 8 Okay. Untuk example 3 ni kita dah habis dah sebenarnya. Cuma you check jawapan lah. Saya suruh hari tu kan 13 apa 14 untuk soalan lebih. Okay. Jadi kita dah boleh masuk untuk cumulative lah CDF, Cumulative Distribution Function. Dengan cepat-cepat sikit lah saya nak tu Okay. Kita hanya untuk CDF untuk hari ni, kita bincang 2 contoh je lah untuk CDF. Satu contoh untuk tukar daripada PDF menjadi CDF. Satu lagi daripada CDF menjadi PDF balik. Okay. Jadi kita buat, sebenarnya dalam lecture note dia ada dah dia punya mind map dia tu. Bukan CDF, PDF kepada CDF yang slide ni lah. Okay. Nak cari cumulative density function tu, cumulative distribution function tu. Yang ni kita kena guna integration. Okay, integration. Kalau kita nak undur balik daripada cumulative tu, soalan bagi cumulative, kita nak cari density ataupun PDF, kita kena guna differentiation. Okay, differentiation. Baik, tanpa membuang masa, kita tengok lecture note kata apa. Okay, sebelum ni kita dah tahu dah cumulative adalah simbol F besar. Cumulative distribution function adalah huruf F besar, capital F. Okay. Jadi capital F tu apa benda sebenarnya? Dia adalah probability. Ni pun kita dah tahu sebelum ni. Probability of getting X itu less than or equal to X. Maksudnya semua hasil tambah daripada probability yang awal, daripada sebelum-sebelum ni sampai yang ke X yang semasa. Okay, X yang semasa. Line tak cantik pula ni, putus Okay, saya kena tunggu kejap sebab dah blank semua ni. Line terputus ni line. Okay, dah okay. Dah boleh dengar Boleh. Okay, tadi Boleh. putus tadi tiba-tiba. Okay. Jadi tapi ini sama je untuk DRV ke CRV ke, notation ni sama je. Cuma beza dia bila kita nak cari tu dalam working tu. Dalam working kita tu, kalau untuk CRV kita akan integrate. Okay, integrate daripada negative infinity sampai ke X yang semasa tu. Integrate apa? Integrate density function of X tu density function of X. Okay. Jadi okay, sebelah kanan ni nak cerita apa? Okay. Jadi
untuk tidak mengelirukan, dia tukar huruf X tu menjadi huruf T. Itu je sebenarnya. Jadi kena fahamlah, T tu adalah random variable yang semasa. Yang semasa. Bukan yang X, semua X tu bukan, yang semasa. Jadi kita nak integrate daripada yang negative infinity ke X yang semasa, yang sekarang. Dia labelkan dengan huruf T. Dia tukar huruf je. Ada college dia tak guna pun T tu, dia guna yang ni je, sebelah ni je. Okay, ada college yang dia apa? Dia macam kita pakai yang ni yang tukar X menjadi T. Tapi kena ingat, X yang ini adalah function of X keseluruhan X tu. Okay, tak sama dengan T. T tu adalah T tu adalah yang semasa sahaja, X yang semasa sahaja. Okay, saya kena tutup sekejap ni sebab macam lagging saya punya ni. Jadi you stay dulu. Baru okey sikit. Okey, baik. Jadi kita tengoklah. Sebelum terlupa, apa maksud kumulatif? Kumulatif tu maksudnya hasil tambah. Hasil tambah. Kalau sebelum ni hasil tambah lah, tapi sekarang ni hasil integration. Tapi senang faham, integration tu juga sebenarnya adalah hasil tambah sebenarnya. Cuma tambah dia tu, kenapa kita guna integration? Sebab nak tambahkan semua infinite number of strips tu, banyak sangat dia punya batang-batang tu, dia punya apa, setiap strip tu. Jadi sebab tu kita guna integration. Okay, lepas tu kita akan tengok apa lagi note dia. Ni tak ada masalah ni, saya rasa semua dah faham dah. Kalau dia kata dia suruh cari P of X less than A, dia sama je dengan Px less than or equal to A. Okay, kita letak je tanda sama dengan tu supaya kita dapat F. Ingat kalau kita nak guna F, dia mesti ada tanda sama dengan kat bawah tu. Jadi untuk soalan contohnya kalau dia tak ada kan, dia tak bagi tanda sama dengan, equal tak ada, kita wujudkan dia sebab continuous random variable, dia tak kisah ada ke tak ada ke, dia tak efek pada jawapan. Tapi sebab kita nak guna F dalam note ni, dia cakap kalau kita nak guna F, kita kena letak dulu tanda sama dengan tu, baru kita boleh samakan dia dengan F, capital F, kumulatif. Maksudnya daripada negative infinity sampai ke A. Contohnya A tu kat sini dalam gambar ni A. X ni potong salah. Jadi daripada negative infinity sampai ke A. Itu adalah cumulative distribution, jawapan untuk probability dia lah. Okay. Seperti sebelum ni, kalau kita nak cari antara A dengan B, kita tolak je FB tolak dengan FA. Ni saya tak sentuh, saya dah tak ulang lah. Ni awak tengok balik apa yang dah belajar sebelum ni lah. Median sama, tak berubah, negative infinity 2m, density function sama dengan 0.5. Ini property untuk cari median. Okay. Ataupun capital FM, kalau kita nak guna yang kumulatif F besar, kita dah sama macam sebelum ni, F of M adalah 0.5. Kita guna property ni, sama ada salah satulah. Kalau soalan dia bagi density function, kita guna integration. Kalau soalan tu bagi capital F, dah capital F, kita hanya perlu baca sahaja daripada maklumat yang dah dapat tu. Okay, habis cerita tentang tu. Okay, example yang pertama. Okay, yang saya ulang balik example pertama. Example kedua, dia adalah tujuan dia, kita nak, soalan dia adalah kita nak tukar daripada PDF, kita nak cari CDF. Maknanya kita kena integrate. Okay. Kalau example ketiga, keempat nanti kita differentiate, sebab kita nak daripada CDF ke PDF. Baik. Okay, example pertama. Find the cumulative distribution function. Okay. Kalau soalan melibatkan PDF ke CDF, kita lukis dulu zone dia. Apa zone yang terlibat? Untuk tahu zone yang terlibat tu apa, kita kena tahu dia punya boundary dia dulu. Apakah boundary yang wujud? 0 dengan 2. Itu adalah boundary yang ada, 0, 2. Jadi bila ada boundary sempadan, bila ada sempadan tu 0 dan 2, maksudnya kita ada berapa zone? Kita ada 3 zone. 3 zone.
Kita ada 3 zone. Kita label dulu boundary dia 0, 2. Maksudnya kita ada 3 lah zone. 1, 2, 3. Ataupun kita labelkan zone A, zone B, zone C. Okay, ada 3 zone. Okay, 3 zone. Lepas tu setiap zone kita labelkan apa dia punya X interval dia. Okay, zone pertama tak ada kan dalam ni. Jadi kita tahulah, oh kalau ni yang X between 0 and 2. Jadi zone pertama mestilah X less than 0. Ni zone pertama, X less than 0. Zone kedua yang B ni, zone B ni adalah yang dalam soalan tu lah, antara 0 dengan 2. Macam tu. Zone C yang ketiga mestilah X lebih besar daripada 2. Okay. Okay. Zone A dengan zone C punya function, apa nilai dia? Zone A apakah dia punya F dia? Berapa F untuk zone A? Ini X dia kan? Untuk F, Fx dia, berapa nilai Fx untuk zone A? Kosong. Betul kosong. Jadi saya label kat sini F sama dengan kosong kat sini. Sama juga dengan C. Zone C punya F adalah kosong. Sebab apa kosong? Macam mana tahu kosong? Sebab dia kata kat sini antara 0 hingga 2, ini function dia, maknanya bukan kosong. Tetapi kalau selain daripada tu, F dia kosong. Jadi kita tahulah selain daripada yang B ni semua kosong F dia. Baik, yang ini tulislah function dia. Ini adalah yang dia bagi tu lah. Fx adalah 1/2 2 tolak X. Macam tu. Okey, dah dapat dah. Dapat apa? Baru dapat dia punya zone dia. Cerita zone dia dulu, belum lagi working dia Baik, bila dah dapat zone, kita lebih selamat. Jadi, kalau saya cadangkan awak buat dalam bentuk macam ni, awak pecahkan macam jadual lah. Tapi, bukan jadual yang macam jadual penuh ada segi 4 semua tu. Ada kolom tu. Kita buat dalam bentuk zone macam ni. Jadi, working untuk A duduk sebelah sini. Working untuk B duduk di tengah-tengah ni. Working untuk C ni duduk ni. Jadi awak kena cari ruang yang besar sikit lah untuk buat zone-zone dia. Jadi untuk yang pertama, X less than 0. Okay, X less than 0. Okay, sekarang ni ingat tujuan kita nak cari CDF. Kumulatif maksudnya kita nak cari F of T daripada negative infinity sampai ke X kita sama dengan T. Jadi zone kita yang pertama ni adalah zone A. Jadi T kita tu sampai dekat zone A je. Contohnya T tu ada dekat sini. Ni T kita contoh. Dalam zone A tu lah. Okay. Jadi daripada negative infinity sampai ke T. Jadi kita nak evaluate daripada negative infinity. Kan kumulatif. Kumulatif mesti daripada negative infinity sampai ke semasa. Semasa kita adalah T. Negative infinity sampai T. Tetapi F dia kosong, maka FT dia dapat kosong. Okay. FT dia dapat kosong. Okay. Bila you dapat FT, you kena ingat balik, kita sebenarnya nak cari Fx. Kita guna T tu untuk memudahkan kita untuk membezakan sahaja antara X dengan T. Last kali you kena convert balik pada X. Jadi Fx pun kosong lah juga. Okay. Ft kosong, maksudnya kita ganti T dengan X balik, Fx pun kosong lah. Macam tu. Okay, boleh tak untuk zone yang pertama? Boleh, Sir. Ya, okay. Okey, untuk kehadiran saya cek kehadiran penting kehadiran. Nombor 5227 tu siapa 5227. Azrul. Okey, Fazrul ada, Apih tak ada ah. Jadi Apih seorang lah tak ada. Okey. Untuk zone A dah habis. Ada dah. Okey, untuk zone A kita dah habis. Untuk zone B kita teruskan kehidupan kita di next zone. Okey, tapi sekarang ni T kita ni dah berada di zone B lah. Maknanya kita ubah T kita tu. Tadi T kat sini. Sebab zone A. Sekarang dah, kalau kita nak masuk zone B, kita kena tambah daripada zone A sampai ke zone B yang T dia yang terkini lah. Jadi T yang baru kat sini, dalam zone B. Contohnya kat sini kan. Okay.
Jadi kita cari f of t, kita nak evaluate integral masih lagi daripada negative infinity tapi sampai ke t kat sini. Tapi kita lalu sempadan yang pertama, kosong. Jadi negative infinity sampai kosong dulu. Daripada kosong baru sampai ke t. Jadi ada dua integration kita kena tambahkan. Okey, ada dua integration. Negative infinity ke kosong, tapi dia punya f dia kosong, tak ada apa-apa. Jadi bila integrate pun kosong. Yang integration yang kedua adalah daripada 0 to t. Ni bukan kosong ni, ada function dia kan. Jadi kita teruskan dengan integration yang ini. Nanti bila you simplify dalam bentuk t. Okay, dalam bentuk t. Bila dah dapat dalam bentuk t, you convert balik pada fx. Okay, tukar huruf je daripada t jadi x balik. Inilah dia punya cumulative untuk di zone B. Okay, di zone B. Okay, boleh? Ada masalah? Zone B? Tak ada. Okey, tak ada masalah. Okey, zone yang terakhir adalah zone C, yang mana X lebih besar daripada 2. Okey, makin jauh T tu bergerak, secara logiknya makin banyak integration kita kena handle lah, sebab dia akan merentas banyak sempadan. Okey, jadi X lebih besar pada 2, maksudnya T kita sekarang berada dekat mana? Dekat kawasan C tu. Jadi saya padam dekat B tu. T sekarang contohnya kat sini. Ni dia punya T. Jadi kita kena lalu banyak sempadan lah, daripada negative infinity sampai kosong, kosong sampai 2, 2 sampai T. Ada 3 integration, 3 integrals. Negative infinity, kosong, kosong, 2, 2 to T. Jadi tapi nampak macam panjang, tapi kebanyakannya kosong je. Jadi ni F dia kosong, yang ni pun F dia kosong. Integrate kosong, tak ada apa. Yang kita hanya nak perlu integrate adalah yang tengah-tengah ni sahaja, sebab dia je yang bukan kosong. Jadi kita kira-kira kita dapat 1. Bila kita dapat 1, tukar balik X itu menjadi T. Terbalik, tukar balik T menjadi X. Jadi Fx adalah 1. Kalau kita ingat yang DRV dulu, yang discrete dulu, cumulative distribution function, dulu kan nama dia dulu kan CDF kita buat dah kan dulu. Cumulative distribution function mesti start dengan kosong dan berakhir dengan nombor 1. Jadi kita kena check integration kita untuk yang paling akhir, zone terakhir tu. Kalau kita buat tiba-tiba tak dapat 1. Jangan pula you buat nombor 1. Jangan, kita kena buat step dia ni. Tiba-tiba you kira tak dapat 1, you kena check balik ada tu kat silap kat mana-mana. Okay, jadi pastikan jawapan akhir dia adalah 1. Ingat kalau cumulative dia mesti start dengan kosong dan berakhir dengan 1. Sama dengan CRV ni, continuous ni sama juga dengan discrete dulu, sama je. Okay, cuma beza dia kita nak integrate je yang ni. Step dia panjang sebab integrate. Baik, jadi kita dah ada dah tiga-tiga tu, kita masukkan dalam piecewise tu. Jadi f of x salah ni, bukan capital X, small x. Okay, yang ni pun salah ni. Allahu Akbar. Yang tengah-tengah tu tadi kita zone yang B. Zone B tadi tu kita dapat X. Okay, X tolak dengan X square over 4. Macam tu. Yang tengah-tengah yang kosong betul. Yang ni pun betul. Dia punya ni pun dah betul. Dia punya interval ni dah betul. Dia punya ni je yang typo sikit. Ini pun typo sikit. Yang bawah satu dah betul. Yang ni pun dah betul. Okay, ada tak nak tanya tentang cumulative distribution function? Sir, Yep. nak tengok area B tadi. B B yang ni ke? Okay. So, jadi dia kena integrate balik lah. Integrate balik yang mana tu? Yang sebelum ni. Betul. Sebab tu dia nama dia cumulative. Maksudnya bila you terus ke depan lagi, kita yang sebelum tu kita integrate balik macam tu. Cuma limit dia berbeza lah kan. Limit dia hanya berbeza. Dalam dia sama je. Okay, dalam dia sama. Ke maksud Miftah apa?
Betul lah, betul. Kalau kita ada zone D lagi, kita ulang benda yang sama. Benda yang sama maksud saya limit dia berbeza. Cuma dalam dia, F dia tu kalau kita terpaksa lalu lagi sekali, kita kena guna F yang sama tu lah untuk integrate benda yang sama. Limit je berbeza. Itulah. Okay, 24 kan. Okay. Tadi macam Hafiz nak tanya tadi kan? Oh, Hafiz tak nak tanya Okey, baik. Untuk soalan baru example satu ni, jauh lagi ni. Oh, okey. Soalan B, sketch. Okey. Okey, kita dah ada F tu, lepas tu dia nak suruh kita sketch. Sketch benda yang step sama lah, buat paksi semua sekali tu, buat boundary. Kena take note dia punya boundary dia dululah. Okey. Dia lukis paksi. Sekarang capital F dia nak, bukan small f yang sekarang kita dah dapat tu lah. Okey. Oh, yang ni X. Okey, boundary dia kosong dengan 2. Okey, kosong dengan 2. Lepas tu kita masukkan lah. Okey, untuk X less than 0, dia punya function kosong. Jadi awak hanya perlu gelapkan garisan paksi X tu. Digelapkan. Okey, gelapkan. Tapi kosong tu dia tak termasukkan untuk first zone tu. Zone A tu kosong tak masuk. Kita buat ring. Okey. Daripada zone yang kedua pula, kosong hingga 2 ni, bentuk dia tu awak kena tahulah. Kalau bentuk dia macam ni, dia ada highest power dia adalah 2. Dia adalah kuadratik tu. Kalau saya susun balik, bentuk dia equation dia akan jadi negatif x square over 4 tambah dengan x. Ini kan kuadratik. Lepas tu kat depan dia ada negatif kan. Kalau kuadratik dia punya ada negatif kat depan, maksudnya bentuk dia apa? Senyum ke masam? Masam. Okey, masam. Bila kita dah bermasam, bila kita dah tahu masam, bila kita dah tahu masam, maksudnya bentuk dia tu kita dah tahu dalam kepala kita bentuk dia macam ni, masam. Cuma kita nak hanya daripada 0 hingga 2. Jadi ada banyak kemungkinan, sama ada boleh jadi macam ni, boleh jadi macam ni, boleh jadi macam ni, boleh jadi macam ni ke. Dia macam mana kita nak tahu? Kita kena tahu juga sketch secara keseluruhan ke. Jadi mula-mula awak kena tahu ni. Kita ingat balik dah belajar benda ni kan. Kita nak tahu dia punya root dia, x intersect dia tu dekat mana nilai x dia. Macam mana kita nak tahu ni? Kita ada function ni, kita nak tahu di mana x intersect dia. Kita samakan dia dengan kosong. Cuba awak cari dia punya root dia. Cari root dia. Apa jawapan dia, bagi tahu saya untuk yang kiri dan kanan. Lukisan sebenar nanti kita akan lukis kat sini. Kita kena tahu dulu dia punya karakteristik dia. Sini apa, root dia apa, kat sini tengah-tengah ni apa, kan. Jadi apakah root dia? Apakah dia punya punca-punca dia? Yang pertama 4-0. Okey, yang pertama 0, yang kedua 4. Okey. Tengah-tengah ni berapa? 2. Ni yang penting sebab soalan minta hanya lukis dari 0 hingga 2. Jadi lukisan U nanti tu mesti macam ni. Termasuk 0 sebab dia kata ni yang second zone B tu termasuk 0. Lukisan U mesti bukit tu separuh sampai yang paling tinggi, termasuk juga 2. Macam ni. Saya lukis tak berapa betul tu, ubah balik. Ini paling tinggi tu, dekat 2 tu dia paling tinggi, puncak dia. Okey. Jadi kalau ada siapa-siapa yang lukis macam ni ke, ataupun macam ni ke, memang salah Macam ni kita tahu bentuk dia tu,
sebab kita cari dia punya root dia dulu. Jadi kita tahu dah, 0 hingga 2 sampai separuh je bukit dia nak sampai sini je. Sebab tu saya kata penting untuk kita tahu gambaran keseluruhan dia macam mana. Okey, baik, tak nak panjang sangat tu. Okey, yang kedua yang dah settle zone B. Okey, zone C tadi kita dah dapat F dia 1 sama, ni boleh faham lah. Sebelum tu, dekat 2 ni apa nilai kat sini? 1. Okey, bagus. Awak ganti saja nilai 2 masuk dalam equation tu, awak dapat nilai kat sini adalah 1. Jadi labelkan. Masukkan 2 tu dalam function yang awak sketch dia punya kuadratik tadi. Masukkan 2 dapat 1. Ataupun nilai 1 tu sebenarnya kita boleh ambil daripada nilai ni sahaja. Okey, nilai ni sahaja. Maknanya dia punya curve dia tu bersambung je sebenarnya, tapi dia constant lah lepas tu. Tak ada naik, tak ada turun je lah. Dia terus je 1 je, constant je nilai dia 1. Okey. Jadi kenapa nilai dia tu kita boleh ambil yang dekat ni je 1? Sebab ni kena faham. Cumulative distribution function, graph untuk cumulative dia sentiasa continuous. Awak dah belajar SEM 1 dulu. Apakah continuous function? Function yang continuous. Function yang continuous kita boleh tulis. Ni awak take note sikit benda ni. Function yang continuous dia mempunyai syarat dia. Syarat dia mesti limit. Kita kena proofkan limit function itu as x approaches sesuatu nilai yang kita nak tu, contohnya A, from the right. Positif ni maksudnya from the right. A from the right. X lalu F tu daripada kanan. Saya buat kiri dululah, X minus dululah. X minus. Daripada kiri, X approaches X dari kiri mesti sama dengan limit of Fx as X approaches A daripada kanan. X approaches A daripada kanan. Dari kanan. Maksud dia, sekarang ni kita nak check sini, saya kata kenapa kita boleh ambil jawapan 1 ni untuk memberi jawapan bila X sama dengan 2 kat sini. Okey. Sekarang ni kita ada limit of Fx. Kita nak proof untuk point 2 je, nombor 2 ni je. Jadi X, limit of Fx as X approaches 2 daripada kiri. Jadi kita tengok function kita Fx kalau X approaches 2 dari kiri. Awak tengok function tadi, yang ni function dari kiri. Dekat point 2 ni dari kiri maksudnya function yang lengkung tu lah. Ni dari kiri dari kiri 2 dari kiri, daripada kiri ke 2 ni. Tu maksudnya X approaches 2 from the left. 2 minus maksudnya from the left to the right. Tu 2 lah, kepada 2. Okey. Function ni adalah apa tadi? Yang sebelah kiri tu dia adalah X tolak dengan X square over 4. Okey. Nilai dia tu mesti sama dengan function yang dari kanan, sebelah kanan. Dari kanan ke kiri, dari kanan. X approaches 2 from the right. 2 plus maksudnya dari kanan. Dari kanan ke kiri. Okey. Function itu apa? Function ini adalah 1. Constant. Jadi function ini 1. Bila dia pergi dekat 2, nilai F dia 1. Function ini kalau kita pergi dekat 2, masukkan 2 pun jawapan dia 1. Tu maksud dia function Fx adalah continuous. Jadi kalau dia sama dengan limit yang Fx as X approaches 2 from the right, maksud dia saya boleh katakan straight away Fx is continuous dekat mana? Dekat point 2 ataupun at x equal to 2. Detail dah ni saya bincang ni yang stem lepas ni. Okey. Penat kalau detail gini. Okey. Jadi adakah dekat 2 je? Tak. Sebenarnya dekat semua. Kalau awak dah biasa buat soalan untuk kumulatif kan, graf awak sentiasa bersambung.
Saya ulang, graf awak sentiasa bersambung. Maksud dia, lepas satu kawasan, dia bersambung lagi, Macam tu, tu maksud bersambung. Berbeza dengan PDF. Kalau awak tengok PDF, tengok graf PDF yang kita dah pernah buat sebelum ni. Tengok PDF yang ni, contoh. PDF maksudnya F kecil lah. F kecil. Kalau graf F kecil PDF, awak akan tengok dia melompat, dia jump, dia ada macam jurang. Kalau macam ni, dia tak continuous. Kan dia tak bersambung. Jadi senang cerita, kalau dia bersambung, dia continuous. Dia tak bersambung, dia tak continuous. Okay? You proof sendiri. Maksudnya daripada kanan, contohnya nombor 2 ni, X2 ni, dari kanan jawapan dia 1/2. Tapi dari kiri ke nombor 2 tu, jawapan dia 1/14. Tak sama. Jadi dia tak continuous. Jelas daripada gambar. You kena ingat tu sebab kita akan jawab. Dia ada satu example dalam lecture note ke dalam mana saya tak ingat. Rasanya example yang ke-4 kot. Carilah nanti. Dia suruh cari nilai A dengan B. You kena guna property, karakteristik untuk continuity of a function yang saya explain baru je tadi. Benda ni. Okay. Okay, ingat kalau kumulatif, graf dia sentiasa bersambung. Tak kisahlah soalan mana-mana pun. Kalau dia ada capital Fx, X kan. Graf dia, kalau first graph dia contohnya macam ni. Second graph dia tak boleh lompat macam tu. Dia mesti bersambung. Macam ni ke, ataupun melengkung pula ke, ataupun turun sikit ke. Dia mesti sentiasa bersambung. Tu point saya lah sebenarnya. Itu maksudnya function f tu adalah continuous. Okay. Okay, tak payah banyak lama sangat tu. Okay. Jadi graf dah ada, kita dah boleh bentukkan graf dia. Last kali bentuk keseluruhan dia macam ni lah. You label sikit lah, buat putus-putus macam ni. 2 kat sini, 1 kat sini. Okay, tu graf kita. Okay, yang seterusnya adalah yang biasalah, probability untuk cari daripada 1 hingga 1.5. Yang ni kita cari area je lah. Kita dah ada graf cantik-cantik. You tengok dulu kat mana 1.5, dekat mana 1, detect kawasan dia dulu, zone dia dulu. Jadi 1 tu mungkin kat sini, 1.5 mungkin kat sini je. Jadi kita nak cari probability, ni kita integrate saja, cari area dia sajalah. Okay. Jadi function yang terlibat adalah function yang ini. Jadi ada dua cara you boleh cari apa tu. You boleh cari P sama ada you nak guna F. Sebab dia tak cakap boleh guna apa-apa kan. Dia tak cakap hence ke apa. Cara mudah dia kita guna F sahaja. Sebab kita dah ada F, function F, capital F, cumulative. Okay. Jadi cara mudah kita guna F je. Jadi kita boleh tulis ini sebagai F 1.5, tolak saja dengan F 1. Itu cara paling mudah lah. Jadi kita guna cara ni. Jadi kita baca dia daripada graf, daripada cumulative function kita dah buat tadi. Jadi kalau F 1.5, you tengok 1.5 tu berada kat mana kan. Jadi 1.5 berada dalam zone B ni, zone kedua. Jadi 1.5 kat sini you masuk sahaja X dengan 1.5. Masukkan sahaja sumbat dalam tu. You kira-kira dapat 15/16 untuk zone B tu. Kalau 1 pun sama. 1 berada di zone B juga kan. Jadi masukkan 1 dalam tu. Masuk. Sumbat dalam ni dapat 3/4 untuk zone B yang X sama dengan 1 tu. Lepas tu tolakkan sebab kita kena tolak. Lepas tu kita dapat 3/16. Okay. Itu cara paling mudah, kita guna capital F. Kalau cara sebelum ni you integrate. Okay, you integrate kan. Jadi kalau cara sebelum ni untuk cari P of X between 1 dengan 1.5. Kalau kita nak guna PDF lah. Kalau kita nak guna PDF, small f, kita kena integrate daripada 1 hingga 1.5. Fx tu kita tengoklah dalam soalan tu Fx dia apa. Bukan big F small f, PDF. Yang asal dia dalam soalan. Okay, asal dia ni antara 0 hingga 2 saya tak teruskan lah. Tapi dia 0 hingga 2 pula. Daripada 1 hingga 1.5 lah. Sebab dia berada dalam zone 0 hingga 2. Jadi function yang sama kita akan pakai zone A. Zone A ke zone apa tak ingat lah. Okay. Tapi kita akan pakai benda tu, F dia. Okay. Jadi dua cara, sama ada nak guna capital F cumulative ataupun nak guna yang small f.
density PDF baik. Tapi ini lebih senang, ni lebih mudah sebab dah ada F, dah ada capital F. Okey, soalan D median. Okey, cari median macam mana? Okey, jap. Sebelum tu ada tak nak tanya apa-apa ni tentang mencari probability soalan C ni? Tak ada. Okey, tak ada, kita teruskan lagi. Okey, yang ke D cari median. Okey, median pun kita dah ada F kan, kita ingat balik kan. Median adalah property dia ini je. Kita nak cari kat mana nilai M, yang mana F, capital F tu 0.5. Okey, maksud dia memang kumulatif lah. Bila dia kumulatif, you guna kumulatif yang you dah dapat pendak-pendak tadi tu. Cari. Jadi kat sini, kalau you tengok apa dia, you tengok Allah tak boleh sentuh-sentuh. Okey, you tengok function u ni. Okey, kalau F, kalau X lebih kecil daripada kosong, nilai dia kosong. Maksudnya kumulatif dia kosong. Kalau yang satu ni penuh, jadi 0.5 tu berada kat mana? Mesti antara 0 hingga 1. Jadi tak ada pilihan, mesti kawasan ini. Kawasan ini yang 0.5. Okey? 0 mustahil, 1 pun mustahil. Jadi bila mustahil yang ni mestilah kat sini. Okey? Sebab nilai dia mesti 0.5. Jadi antara dua itulah, kat tengah-tengah lah sini. Jadi kita akan gantikan semua nilai X kat sini dengan nilai M. X ni jadi M. Jadi M tolak M square per 4 mesti samakan dengan 0.5. Jadi M tolak dengan M square per 4, nilai dia mesti sama dengan 0.5. Bila you susun dapatlah kuadratik. Dapat kuadratik. Okey. Dan kita dapat nilai M ada 2. Salah satunya mesti salah lah. Jadi yang kita buat assumption tadi, kita dah katakan, kita dah tahu M berada dalam ni. Jadi mesti nilai M tu antara 0 hingga 2. Jadi nilai yang keluar daripada line daripada 0 hingga 2 tu kita reject. Contohnya yang ni 3 memang keluar lah, out, sebab dia luar daripada zone tu. Jadi yang diterima adalah 0.586 median. Sama macam sebelum ni lah, kita ingat balik step-step dia. Kita buat kuadratik, cari M, tengok M yang sesuai. Kalau dah jumpa M yang sesuai, itulah jawapan median. Macam tu. Okey, habis example 1. Saya example 2 awak try sendiri. Nanti saya akan share semua sekali lah jawapan di grup 1, 2, 3 dan 4 Example 1, 2, 3 dan 4. Saya nak awak fokus pada yang terbalik pula. Daripada CDF kita nak pergi ke PDF. Sekarang ni PDF ke CDF. Sekarang kita nak undur balik. Okey. Jadi untuk example yang kedua awak buat sendiri. Yang ketiga saya nak bincang sekarang ni. Tapi sebelum tu kita rehat dalam 1 minit macam tu. Nanti saya datang balik seminit rehat kejap. Okey. Okey, okey, example yang ketiga ni. Okey, soalan dia dah bagi dah CDF.
Okay, kita nak cari PDF. Jadi kita ingat balik, kita akan integrate. Integrate pula. Kita akan differentiate. Okay, differentiate sahaja. Jadi zone dia, sekarang ni zone dia dah ada dah. Kalau daripada PDF, Allah, selalu bertukar ni. Kalau daripada apa ni, sebelum ni kan, PDF ke CDF, zone tu kita kena buat dulu. Kan, kita kena cari boundary, lepas tu kita kena buat zone. Tapi sekarang ni, kalau daripada CDF ke PDF, zone dia tu kita ikut je apa yang ada. Ni lah zone-zone yang awak, kalau soalan example 1 baru yang tadi kan, ni kita kena buat dulu zone ni. Tapi untuk, kalau dia dah bagi CDF, dia dah ada dah zone. Ni dah zone-zone yang awak kena wujudkan dalam F nanti, dalam PDF yang awak akan dapat nanti. Okay, jadi kita differentiate setiap zone. Itu sahaja, tak ada masalah banyak lah. Jadi yang pertama, Fx dia kosong. Kita differentiate kosong. Apa jawapan dia? Kosong. Kosong. Jadi senang lah. Kosong lah. Kalau differentiate benda ni, adalah nanti jawapan dia. Kalau differentiate benda ni, satu dapat X. Different. Kosong. Bukan integrate differentiate. Jangan bertukar. Kalau Terengganu panggil tukar bimbo. Jangan tukar bimbo. Okey. Tak ingat ni. Okey. Jadi kita di setiap zone tu, step dia simple je macam ni je. Jadi zone pertama, differentiate kosong, dapat kosong. Zone kedua, differentiate ini, dapat itu. Zone ketiga, differentiate satu, dapat kosong. Saya tak bincang benda senang macam tu. Jadi kita rumuskan balik dalam bentuk function lah, PDF. Jadi kita tulis dulu apa yang tak kosong. Kena ingat apa yang tak kosong tu kita tulis dulu. Yang kosong kita letak tepi dulu. Okey. Yang tak kosong tu adalah yang ni. Ni adalah tidak kosong. Tidak kosong, tidak sama dengan kosong kan. Jadi x square over 9 letak dulu. Untuk apa? Untuk salin je balik apa yang dah ada zone tu, kosong x3 macam ni. Okey, yang lain tu awak kena faham situasi lah. Yang ni x less than 0, nilai dia kosong. Maknanya daripada negatif infinity sampai kosong, nilai dia kosong. X greater than 0, 3 hinggalah infinity, kosong juga. Jadi kita satukan kedua-dua jawapan tadi tu dengan hanya menulis kosong untuk otherwise. Okey, maksudnya 3 ke atas F dia kosong, kosong ke bawah pun kosong. Jadi kita tulis otherwise kosong lah. Tak payah susah fikir dah. Okey, baik, ini jawapan dia. Boleh? Okey, boleh. Alhamdulillah. Okey, soalan seterusnya dia tanya yang ke B. Okey, ke B tu saya tak tunjuk lagi jawapan ni sebab salah dia guna F. Okey, dalam soalan B tu dikata hence. Bila dikata hence, you mesti guna result yang you dapat tadi. Kalau tak ada hence, okey, tak ada hence, you boleh guna dua. Kan saya dah bagi tahu tadi kan, untuk cari probability boleh guna dua cara. Sama ada you nak guna cumulative, guna F besar tu, ataupun you nak guna integration. Okay, integration. Sama macam DRV dulu. Sama ada you nak guna cumulative, okay, F besar, kalau dia dah bagi dalam soalan. Macam sekarang dia dah bagi kan, F besar dah ada. Okay, ataupun untuk DRV dulu kita boleh guna hasil tambah setiap PPP. Maksudnya kita kena buat table, kena buat PPP baru tu kita tambahkan. Sama je, konsep sama, cuma sekarang ni kita masuk dalam continuous kan. Jadi kena fikir tentang integration lah, tak boleh tambah-tambah P macam tu je lah. Okay, kalau tak ada hence kita boleh guna je F tu, ni F besar Jadi ini untuk kita check jawapan boleh lah. Untuk kita check jawapan kita betul ke tak kalau tak ada hence. Jangan potong hence dia tu, saya potong sebab saya nak tunjuk cara yang lebih mudah. Okay, sebab dia dah ada F besar. Jadi P of X less than 1 ni sebenarnya sama juga dengan P of X less than or equal to 1. Kenapa saya nak tulis ni?
Sebab saya nak guna property yang awak dah tahu sebelum ni, iaitu dia sama dengan capital F cumulative of X equal to 1. Sebab tu saya convert daripada tak ada tu, kita adakan dia sama dengan 1. Dan kena ingat, untuk continuous random variable, maknanya CRV, awak ada ni ke, tak ada tanda sama dengan ni ke, dia tak mengubah maksud dia. Maksudnya working sama, jawapan akhir pun sama. Saya nak ubah ni supaya saya nak tulis benda ni je. Benda ni. Jadi kalau ada tanda sama dengan, baru saya boleh tulis F1. Kalau tak ada tanda sama dengan, saya tak boleh tulis lagi F1. Itu je sebenarnya. Kan? Okay. Jadi, kita tengok dalam jadual kita tu. Okay, tengok je X1 tu kat mana. Senang je lah. Jadi X1 tu, antara 0 hingga 3 ni ada 1 kat sini. Jadi kita pakai ni lah. Jadi kita masukkan 1 dalam equation tu. 1/3 bahagi dengan 27. Jadi kita akan dapat 1/27. Ni kita nak cek jawapan dia. Okay, jawapan kita dah tahu. 1/27. Cuma working kita salah sebab kita kena guna yang jawapan dari soalan sebelum. Sebab dia kata hence. Jadi saya padam perkataan hence tu. Inilah jawapan dia, kita dah tahu. Kita nak cek betul tak jawapan kita tu 1/27. Okay, jadi delete jawapan ni. Okay, jadi kita kena buat integration daripada negative infinity sampai 1 f of x dx. Ni yang kita kena selesaikan. Okay, tak boleh guna f besar sebab dia kata hence. Okay, jadi kita tengoklah zone kita tadi tu, pecahkan kepada 3. Saya tulis secara ringkas lah dulu nanti you faham lah ni. Negatif, kita punya border dia, kita ingat border untuk F tu, PDF tu ada 2, 0 hingga 3. Okay, 0 dan 3 dia punya border dia. Jadi negative infinity ke 0, 0 ke 3 tak lah, kita sampai 1 je. Okay, sebab dia nak less than 1 je lah. Macam ni. Jadi secara formal ni saya akan tulis negative infinity to 0, fx 0 tak ada apa sebab otherwise dia kata 0 je f dia. Okay, daripada tambah dengan 0 ke 1. Ini adalah fx yang dalam soalan tu lah, yang kita dah kira tadi tu, x square over 9 dx. Awak kena ingatlah, f kecil kat dalam ni bukan cumulative. F kecil tu adalah density. Kalau soalan sekarang ni kita gunakan integration tu, maksudnya bukan cumulative kat dalam tu. Dia adalah probability density function. Untuk setiap zone tu dia ada f masing-masing kan. Kita kena check f dia yang betul lah. Okay, jadi kita integrate macam ni 0 je, tak ada masalah. Ini integrate, tahulah nanti apa jawapan dia. Bila integrate ni, dapatlah jawapan dia tadi tu. Apa ni, dalam bentuk tu substitution dan sebagainya, x cube over 27, masukkan nilai 01 dan you dapat proof jawapan dia akan jadi 1/27. Jawapan sama kita dah dapat tadi kan. Kita bandingkan, mesti dapat 1/27. Kalau dapat, maknanya betul lah you punya working dia. Okay, ni saya buat step ringkas ni, dia ada substitution sikit kat sini. You jangan ikut saya ni, saya terus shortcut pada jawapan akhir ni. You kena buat step sikit sini. Baik, itu soalan B. Setakat ni ada masalah tak soalan B? Tak ada, Cun. Okey, tak ada. Tak. Okey, jadi kena hati-hati dengan soalan. Perkataan hence tu nampak benda kecil, tetapi dia bila awak guna sahaja yang capital F method pertama yang saya beritahu tu tadi, maka awak tak akan dapat markah langsung, kecuali markah jawapan akhir, satu markah je awak dapat daripada berbelas-belas ataupun berpuluh-puluh markah. Rugi lah dapat satu je. Baik, jadi example 4 you boleh try sendiri. Cuma example 4 ni, ataupun saya nak selitkan sekejap boleh kot. Okay, saya nak selitkan untuk soalan A. Untuk soalan B tu you cari sendiri nanti. Soalan B sama macam tadi lah. Daripada CDF nak tukar pergi PDF, kita differentiate je, tengok zone-zone dia lah soalan B tu. Tapi soalan A ni saya nak tekankan sikit sebab kita tak pernah jawab soalan macam ni. A ni, okay, find the constant value of A and B. Senang sangat soalan ni sebenarnya. Nampak begitu je, tapi senang je. Okay, awak tengok A dengan B tu kat mana dia punya kedudukan. Dia kat sini kan. Okay, kat sini. Kita akan guna
property yang continuity function tadi tu, continuous function. Ingat tak tadi saya kata limit apa-apa tu. Okay, tapi saya tak nak cerita detail lah. Saya nak cerita yang ringkas je. Maksud kat sini, kan kita dah tahu bentuk dia mesti bersambung kan. Okay, kosong, kita ada satu, border dia satu, lepas tu kita ada 3. Okay, ni F besar, X, ini X. Okay, kalau you try buat nanti tu, you akan dapat bentuk, saya buat je lah bentuk apa-apa tak kisah. Mula-mula straight, bila X less than 0, straight. Guna pen warna lain lah. Okay, straight. Tak wajib lukis gambar sebab dia tak suruh lukis pun. Saya nak supaya nampak gambaran dia. Lepas tu X square over 3. Okay, kita dapat bentuk yang bentuk kuadratik. X square over 3 positif, dia punya A dia 0 hingga 1 Jadi root dia kosong. Jadi dia akan pergi macam ni lah, 0 hingga 1. Allah. Okay. Mula-mula kosong kat sini lah, kosong. Okay, lepas tu dia akan pergi 1. Tak tahulah bentuk dia betul macam ni ke tak tapi check balik lah nanti. Senyum bukan masam. Senyum. Okay, lepas tu daripada 1 hingga 3 tu dia jadi kuadratik yang baru. Mungkin, saya tak tahulah macam mana. Dia punya A dia dapat, mungkin masam dia macam ni, naik lagi. Okay, masam. Lepas tu dapat 1 straight je. Okay, kita sekarang zone ni 1 hingga 3. Jadi kita nak bincang sekarang ni, yang penting tu border antara ni 1, 3 ni. Ni dengan ni. Continuity tu. Jadi maksud dia, kita akan care function yang sebelum dan selepas. Ini function kita fokus sekarang. Tapi kita kena care yang sebelum dengan yang selepas dia. Macam tu. Jadi nilai border dia 1 tu ni. Nilai border 1 kita kena tengok 1 dengan 1. Dan kita kena tengok yang selepas dia border. Untuk yang selepas 3 warna lain lah. Okay, 3 ni dengan 3 ni. Okay. Okay, kan kita dah tahu dia continuous kan. Jadi nilai, okay, contohnya yang ni X1. Okay, you masukkan 1 dalam ni. Okay, masukkan 1, you dapat apa? You dapat 1 tolak dengan A, 1 square tolak dengan B. Okay, nilai itu bila you masukkan 1 dalam ni, 1 ni dalam ni. Okay, 1 dalam ni sama dengan you masukkan nilai 1 yang jiran sebelah atas tu, yang hujung sekali dalam ni. Ni upper boundary untuk ini, yang ni lower boundary untuk ini. Kan sebab dia bertemu pada titik yang sama. Itulah point saya sebenarnya, continuity tadi tu. Okay, jadi 1 ni you masuk dalam sini. Bukan kosong 1 yang sama, nombor yang sama kita masukkan dalam ni. Jadi akan dapat 1 per 2, 1 kuasa 2 per dengan 3. Okay, kita akan dapat satu equation lah untuk ni. Bila you simplify semua sekali tu, DIY saya dekat sini, you akan dapat A plus B sama dengan 2 per 3. Okay, ni equation yang pertama. Okay, equation kedua adalah pada border yang kedua. Border kedua adalah nombor 3 pula. Jadi 3 ni kita masuk dalam ni. 3 kita masuk dalam ni, kita akan dapat 3 tolak dengan A. Lepas tu X square tu 3 square tolak dengan B. Okay, benda tu sama dengan, okay, tengok nombor 3 yang sama juga dekat jiran sebelah atas dia ni, bawah dia lah. 3 masuk dalam ni. Tapi nombor 1 lah juga sebab dia hanyalah constant. Jadi sama dengan 1. Okay, jadi 3, kalau awak simplify nanti ni DIY, awak akan dapat 3A. Saya tak ingat, saya cek jawapan dia kejap. 9 lah. 9A tambah dengan B sama dengan 2. Ini adalah second equation. Okay, first equation, second equation, baru kita boleh selesaikan simultaneously. Dapatlah A and B. Okay, jadi itu untuk soalan yang A lah, yang luar daripada kebiasaan lah, untuk cari constant A dengan B tu. Okay, setakat ni awak ada tak benda-benda tentang ni? Tak ada. Ada
Jadi tu je lah. Kalau tak faham pun tengok balik lah, nanti saya akan share. Yang ni saya tak rekod dekat Google Meet ni. Saya rekod dengan OBS ni. Dia lebih kualiti, dia lebih okey lah daripada Google Meet tu. Okay. Baik, tu sajalah untuk sekejap sebelum tu. Semua dah ada lagi, masih ada. Okay. Kalau tak ada apa-apa, awak kita dah habis. Last part tu mungkin minggu depan lah. Okay, minggu depan tu last part untuk chapter 8 tentang expected dengan variance. Itu awak cuba try. Sebab benda tu sangat-sangat simple. Saya rasa kalau you boleh try dululah untuk expected variance untuk continuous kat belakang-belakang ni, yang ni. Sebab benda tu dah property yang sama dengan yang DRV sebelum ni. Kita nak guna balik je. Cuma beza dia, CRV ni integration, yang DRV dulu tu kita tambah. Ataupun kita ada dia punya dia punya hasil tambahkan dulu. Kita buat sum of X darab dengan P. Tapi untuk CRV ni kita integrate X darab dengan F. Dulu P, sekarang F. Macam tu. Itulah beza dia. Baik, kalau tak ada apa-apa, kita stop kat situ. Okay. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Sama-sama. Thank you, sir. Thank you, sir. Sama-sama. Thank you, sir. Sama-sama.